equals to negative 4x minus 8. And then M? M1 sama dengan negatif 4. Negatif 4. Therefore, M2 equals to negative 4. Alright. Next step, siapa nak sambung? Who wants to continue answering? Hanisa, sebut satu nama. Amira. Okay, Amira, what is the next step? Assalamualaikum, Amira. Amira ada 2. Okay. Okay. Yang tengah Amira cakap ada ni? 2. Yang tengah cakap ni? Step seterusnya masukkan dalam formula. Okay, saya tulis dulu formula kejap. Y Y tolak Y1 sama dengan Y1. Okay, and then? Lepas tu masukkanlah. Ini X1, Y1. Label dulu. Okay, so Y minus berapa? Y minus berapa? 4 sama dengan? Negatif 4. Bracket X tolakkan dengan kosong. Okay, so what is the value yang kat belakang? Negatif 4X. Je. Je. Lepas tu negatif je. Je. Tambah 4. Lepas tu negatif Okay, so negatif 4 je. Lepas tu bawa 4 ke belakang. So the final answer would be Y equals to negative 4X plus 4. Any question, everybody? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, very good. So good. Jap. So, saya nak... Jap. Saya nak terus buat nota ke tak? Saya nak habiskan perpendicular line. Lepas tu lepas ni korang buat tutorial. Okay, so next is kita nak masuk perpendicular line. Okay, ini adalah bentuk perpendicular line. Perpendicular line ni sifat dia masih lagi sama. Bukan, dia sifat dia tak sama. Dia exactly tak sama dengan parallel line. Kalau parallel line, you have tapi persamaan yang samanya dia melibatkan 2 garis lah. Cuma yang bezanya kalau parallel line dia langsung tak bertemu. Tapi kalau perpendicular line dia akan bertemu dekat satu titik. Okey. Kalau perpendicular line juga pertemuan antara 2 garis pada satu titik ni akan membentuk sudut 90 darjah ataupun right angle titik. Okay. So right angle ni, garis lurus ni, kedua-dua ni, L1, L2 ni, as I mentioned earlier, setiap garis akan ada gradient dia. Okay. Berbeza dengan awak punya garis sebelum ni, parallel line. Kalau parallel line, nilai M1 dia sama dengan nilai M2. Okay. Tapi kalau perpendicular line, nilai M1 tak sama dengan M2. Dan hasil darab M1, yang ini awak tengok kat dalam nota masing-masing, boleh tengok kat sini juga. Nilai M1 darab M2 ialah negatif 1. Maknanya kalau katakan contoh L1 awak 1/2. L2 awak negatif 2. So, bila awak darabkan, awak akan dapat negatif 1. So, ini membuktikan bahawa L1 ni adalah ni gradient L1. Yang ni gradient L2. So, kalau awak darabkan dapat negatif 1, itu membuktikan bahawa kedua-dua line ni adalah perpendicular line. Begitu gamaknya. Okey, jadi apa yang awak akan belajar pada bahagian perpendicular line actually exactly the same thing yang awak akan belajar dalam parallel line tadi. Bezanya ada sedikit penambahan. Untuk parallel line, kalau kita tengok, kalau kita dah dapat M1, confirm kita akan terus dapat M2 lah sebab dia adalah menggunakan nilai yang sama. Okay, kita tak kisah nilai apa-apa pun unknown. Okay, tapi kalau dalam tajuk perpendicular line, lepas dapat M1, awak kena kira M2. Bezanya ada sedikit pengiraan lah
simple calculation. Saya ulang balik. Kalau dalam parallel line dah dapat M1, confirm terus dapat M untuk M2. Tapi kalau dalam perpendicular dah dapat M1, kena kira dulu baru boleh dapat M2. So apa yang awak akan belajar dalam perpendicular line? Yang pertama sekali kita nak tentukan determine sama ada dua garisan tu perpendicular ke tak. Maksudnya menggunakan M1, M2 sama dengan negatif 1 ni, menggunakan formula ni, kita nak tentukan garisan L1 dengan L2 ni perpendicular ataupun tidak. Yang kedua, kamu nak belajar cara nak kira ataupun calculate nilai M2. Cara nak mengira nilai gradient yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak dapatkan equation persamaan untuk L2. Dia sama je macam parallel. Cuma kalau parallel kita nak determine dengan dapatkan equation. Kalau untuk perpendicular kita nak determine, kita nak kira dulu baru kita dapatkan equation. So I will go step by step untuk yang ini. Mula dengan determining whether the two lines are perpendicular or not. Macam hand pula tiba-tiba. Okay, ni kita boleh minimizekan. Alright, we go to determine whether the two lines are perpendicular or not. Sekejap. Degil pula stick note ni. Okay, so this is the given equation. Sekejap. Okay, so the information given, kita ada dua persamaan garis lurus. This is the first one, this is the second one. So what the question want is whether to determine whether the two lines are perpendicular. So kalau kita nak tentukan sama ada dua garis tu perpendicular ataupun tidak, kita mesti gunakan sifat perpendicular, iaitu bila kita darabkan M1 dengan M2, dia mesti dapat negatif 1. Ini formula yang kita akan peganglah untuk perpendicular. Kalau sekiranya kita darab, tapi kita tak dapat negatif 1, bermakna dia bukan perpendicular. Macam tu je cara nak tentukannya. Jadi kat sini, langkah pertama, kita kena keluarkan nilai M lah. Kalau sekiranya dia tak boleh keluarkan macam yang ni, contoh macam yang ni tadi, ni soalan yang tadi jugalah. So kalau awak tak boleh keluarkan terus macam yang bahagian ni, awak kena jadikan dia gradient form dulu. Kalau soalan contoh ni dia dah gradient form. So what you need to do, just keluarkan je nilai M1 dengan M2. Tapi saya tulis baliklah, y equals to negative 5x plus 3. So this is my first line. And y equals to x over 5 minus 8. This is my second line. Okay, right now I will extract the value of M1 and M2. So from here, my M1, nilai M1 adalah nilai di depan X. So nilai kat depan X ni adalah negative 5. Manakala nilai kat depan Y ni, kalau nilai kat depan X untuk M2 adalah 1. So kita akan ambil the whole thing, start daripada sini sampai bawah. So M2 is equals to 1 over 5. Okay, so menggunakan formula ini, awak jangan terus tulis negatif 1 ni. Awak just buat M1, M2 sama dengan, awak masukkan nilai M1 dengan M2. Negatif 5 darab 1/5. So, kira, dapat, this is equals to negative 1. Kalau awak kira tak dapat negatif 1, awak janganlah tulis negatif 1. Dia, nilai yang hasil darab ni berdasarkan nilai yang awak kira lah. So, tapi dalam kes saya ni memang dapat negatif 1. Jadi, saya buat kesimpulan. Therefore, the line are perpendicular. Kalau malah awak tulis perpendicular je pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting awak mesti buktikan kat sini pengiraannya
Lepas tu buat kesimpulan dia perpendicular ataupun tidak. Okey. Ada soalan ke? Sorry. Ada soalan ke? Nak tanya? Tak ada. Alright. Tak Kalau tak ada. ada, cuba buat soalan try this. Okay, Muhammad Farhan bin Omar. Can you share your answer? Is the line perpendicular or not? Garisannya perpendicular ke idok? Sekejap tengah buat. Okay. Pan, Ya. yang y sama dengan 3x tambah 5 tu, selesaikan dulu kan, baru cari m kan? Ya, betul. Okay. Tu y sama y Okay, Y. sama 2/3 tambah 8. 2/3 tambah X. Ada X tak? X. Tambah 8. Tambah 8. Ke dia ni pindah sana jadi Awak tengah? dia ni. Awak tengah? Ni tambah 8. Yang ni garis yang pertama ke L1 ke L2 ke? Kau ni pening aku. Pening. Yang ni awak buat garisan kedua ke garisan yang pertama ni untuk garisan yang pertama ke garisan kedua? Garisan kedua. Kedua. Okey, ni garis kedua. Okey, tak ada masalah. Garisan pertama nak kena edit apa-apa tak? Garisan pertama tak kot. Tak. Jadi garisan pertama ni 2Y juga kat depannya. Okey, so M1 sama dengan berapa? M1 sama dengan 3/2. 3/2. M2? 2/3. 2/3. Kejap. M1, awak kata awak tak buat apa-apa kat M1. Apa pasal awak boleh dapat 3/2? Maknanya awak buatlah sesuatu kat M1 ni.
Ni kan bawa ke bawah per 2, per 2. Lepas tu dapat 3 per 2. Betul tak? Ni yang buat sendiri ke macam mana ni? Okey. Ada siapa nak sambung? Yang Farhan dah bagi jawapan. Lepas kita dapat M1, M2, kita nak buat apa pula kelas? Darab. Darab. Okey. Apa yang kita perlu darabkan? M1 dengan M2. M1 darab dengan M2. So when we multiply, we will get 3 over 2 times 2 over 3. So from here, you will have this is equals to 1 and not equal to negative 1. Kita tengok macam mana cara saya tulis kalau dia bukan perpendicular. First step, kita kena jadikan kedua-duanya. Sekejap, yang ini saya skip step, sorry. Yang ini kita kena jadikan dia Y sama dengan 3 per 2X tambah 5 per 2. So, apabila awak dah ada persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua yang mempunyai Y sebagai subjek, keluarkan M1 dan M2 dalam bentuk nilai. Step yang seterusnya kita darabkan. Lepas kita darabkan, kita dapat nilai kat sini. Kalau dia tak sama dengan 1, awak tengok kalau yang ni sama dengan 1, terus kita buat kesimpulan. Tapi kalau dia tak sama dengan 1, awak kena cakap kat belakang ni. This is not equals to negative 1. And then baru awak buat kesimpulan. Therefore, not perpendicular. So, itu adalah cara untuk awak buat kesimpulan kalau dia tak perpendicular. Kalau dia perpendicular, lepas dapat negatif 1, terus tulis the line are perpendicular. Kalau dia tak sama dengan negatif 1, dah kira-kira yang dapat 1 ke 5 ke, tulis kat sini dulu nilainya, baru awak cakap dia tak sama dengan negatif 1. Lepas tu baru awak nyatakan. Jadi dia tak perpendicular. Okay. Ada soalan, kelas? Do you have any question? Tak ada. Alright, very good. Very good. No question. Okay, next is if we want to, sekejap, ni saya tolak kat atas sikit. Degil dalam ni. Okay, yang seterusnya adalah kita nak mengira nilai gradient sekiranya kita ada gradient yang pertama. Okay, saya besarkan sikit, bawa sini sikit. Ini degil lah. Sekejap. Mana ni? Okay. Alright. Okay. So, the question given. Okay. Untuk soalan seterusnya. Apa yang maklumat yang diberi adalah kita dah diberi persamaan untuk garisan pertama. Ni persamaan garisan pertama. So, soalannya adalah find the gradient of any line that is perpendicular. Okay. Kita ada garisan pertama. Dia nak gradient, dia nak M yang perpendicular dengan garisan ni. Maknanya daripada garisan yang pertama ni awak boleh dapat M1. Matlamat soalan nak awak dapatkan M2. Okay. So, daripada awak punya maklumat, awak keluarkan balik persamaan yang diberi. Langkah pertama, kita kena dapatkan dulu kita punya persamaan garis lurus yang dah di-generalkan, di-gradientkan. Maknanya suruh jadikan Y sebagai subjek lah. Itu yang nak diceritanya. From here, kita bawa semua ke kanan. So, kita akan dapat 4Y, except for Y, equals to negative X plus 8. Bawa 4 ke kanan. Negative X over 4 plus 8 over 4. And we know that dekat depan ni akan ada 1. So, tuliskan. Saya suka kalau tajuk ni, untuk bahagian M ni, saya pecahkan dia punya persamaan jadi macam ni. Sebabnya supaya boleh nampak yang kat depan ni kita punya M. So, kita dah tak perlu nak pening-pening lepas ni kalau kita salah
Nanti kalau takut tersalah, macam terlupa kan kat depan tu ada 1. Macam tu. Okay, so lepas kita dah jadikan dia y equals to mx plus c like this one, keluarkan nilai M1 dia. So from here we get that M1 is equals to -1/4. Okay, daripada persamaan M1 perpendicular, M1, M2 sama dengan -1. So ini yang kita pegang untuk perpendicular line. Soalan ni dia nak nilai M2. Jadi kita jadikan M2 sebagai subjek. M2 ialah equals to -1/M1. So awak dah ada M1, awak dah dapatkan M2. Jadi masukkan sahaja nilai M1 dalam, alamak, tiba-tiba ada pula orang jual baju. Masukkan nilai M1 ke dalam formula M2. Okey, maksud dia macam ni. M2 is equals to -1/M1. So this is equals to -1/4. So -1/4 ni saya dapat dari sinilah. Saya substitutekan ke sini. So from here guna calculator je lah. Tak ada masalah. So just click in calculator. But remember mesti letak bracket dan juga negatif positif mesti ada. Okay. So -1/bracket -1/4. Close bracket. So we get that the value of M2 is equals to 4. Selesai. So itulah cara kita nak dapatkan nilai M2. Awak jadikan dulu persamaan M1 ni sebagai gradient form. Keluarkan M1, masukkan dalam formula, dapat jawapan. Saya terangkan memang agak slow lah, tapi kalau awak kira sendiri sebenarnya dia macam laju je, tak susah pun. InsyaAllah. Okay, so I give you another try this exercise. Cuba korang buat soalan yang ini. Boleh refer kat sebelah ni untuk dia punya jalan kira. Okay, 2 minit.
Adam Aminullah, can you share me your answer? What is the value of, what is the equation, the gradient equation for line 1? Adam? Tengah buat lagi Wan. Oh, okay. Puan Hidayat kata dia nak jawab. Saya tak nak Hidayat, saya nak Adam. Negatif 1/6 Wan. Rejected. Y sama dengan berapa? Y sama dengan 6. Y sama dengan, tak persamaan dia. Y sama dengan berapa? 6? 6x tambah 22. Okay, so what is the value of M1? Sama dengan 6. Sama dengan 6. So M2 equals to? 1 negatif 1/6. Okay, M1 over M1 equals negatif 1/6. Very good. Semua orang dapat jawapan yang samakah? Sama. Okay, for those yang for those yang mungkin ada buat kesilapan, yang ni saya bagi tahu, yang ni betul, yang kawan awak buat ni betul, very good, cemerlang, dapat bintang. Okay, cuma berhati-hati sebab sometimes students sebab dia dah terbiasa buat per, kat sini nanti dia buat per 2/2, nak hilangkan 2 kat kanan ni, mungkin lah, tapi saya tak cakap korang, mungkin kalau ada terslip, tersalah. So kalau nak hilangkan yang per, make sure awak buat Y equals to 2 3x plus 11. Sebab dia per, jadi bawa ke kanan dia jadi darab. So bila didarabkan, you akan dapatlah nilai pertama dengan nilai kedua. So very good. Alright, so last sekali dalam bab ini, dalam tajuk ini, bukan bab ni, dalam tajuk ni adalah kita nak dapatkan, dia macam terhang pula. Okay, last but not least is to calculate, to determine the equation of straight line for the second perpendicular line. Okay, macam ni. Apa yang kita nak buat sekarang? Saya betulkan sikit stick note saya. Apa benda ni? Sekejap, sorry. Saya tak boleh nak control dia punya zoom. Okay, so kita pergi pada bahagian yang terakhir. Saya tunjuk sikit
gambaran untuk bahagian terakhir ni. Actually gambaran dia sama je macam garisan parallel tadi. Ingat tak kita buat parallel line, kita ada dua garis. Ada satu garis yang ada persamaan, satu garis lagi ada satu titik. So kita ambil gradient daripada persamaan tu dengan nilai koordinat, kita masuk dalam formula, kita dapat persamaan garis parallel yang kedua. Jadi untuk perpendicular, konsep dia pun exactly the same, where you will be given the first equation and one coordinate in the second equation. Bezanya adalah untuk tajuk ini, untuk perpendicular line, perbezaannya adalah first daripada nilai koordinat persamaan garis pertama, awak akan dapat M1. So step 1 dapatkan M1. Step kedua, awak kena kira M2. Salah ni M2. Saya nak minta maaf, tapi kalau boleh tolong tutupkan mikrofon yang mana-mana berbunyi. Terima kasih. Okey, step kedua kita nak dapatkan M2 menggunakan formula yang tadi itulah. M2 is equals to 1 over M1. Okey, step 3 baru kita masukkan kat dalam kita punya formula. So for example, I give you here. Alright, ini adalah soalan dalam buku latihan lah. Dalam latihan untuk example. You are given two lines. Okay, gambarannya macam tadilah. Ada dua perpendicular line. Ni dia punya line. Yang ni paksi X, paksi Y. Okey, garisan pertama ni dia punya persamaan yang ini. Ni persamaan untuk garis lurus yang pertama. Garisan kedua ni ada satu titik. Dia punya koordinat 2, -3. Okey, ini titik dekat atas dia punya line lah. Alright, matlamat kita adalah kita nak dapatkan persamaan untuk garisan yang kedua. Jadi apa yang kita kena buat adalah step 1, kita keluarkan dulu M daripada 5Y sama dengan 3X tambah 11 ni. So you will have 5Y equals to 3X plus 11. So Y is equals to 3 over 5X plus 11 over 5. Jadi daripada sini awak keluarkanlah nilai M1 dia. Sekejap, saya tolak ke atas sikit. Awak keluarkan nilai M1 dia. So M1, M1 is equals to the value in front of X, 3 over 5. Okay, step 1 settle, dapatkan M1. Step yang kedua, dapatkan M2. So daripada latihan sebelum ni, nilai M2 adalah -1 per M1. So dia akan jadi -1 per M1 kita 3/5. Jadi kita tekanlah, kalau awak tak biasa awak tekanlah calculator, which is I memang prefer you tekan calculator terus. -1 over bracket 3 over 5 close bracket equal. So it is equals to shift ABC -5 over 3. So dah dapat M2. Jadi masuk kat step ketiga. Gunakan formula Y minus Y1 equal M X minus X1. Masukkan nilai-nilai. Okey. Ini akan jadi awak punya M. Ini akan jadi X1, Y1 awak. Sekejap. Saya kecilkan sikit. Okey. Ni naikkan ke atas. 2, -3. Okey. Koordinat kita adalah 2, -3. This is the coordinate sebab tak nampak soalan kan. Tapi saya tulis kat tepi ni lah. So this is our X1, Y1. So Y minus Y1. So tolak -3 akan jadi tambah 3. So Y plus 3
equals to M negative 5 over 3 X minus X1 kita adalah 2. So expand yang belakang, you will get negative 5 over 3X. Darabkan yang ini pula, plus 10 over 3. Bawa 3 ke kanan, minus 3, tinggal Y kat sebelah kiri. So last kali, kita simplifykan yang ini. Ni dah tak payah kacau dah, sebab dia memang dah simplify. Negative 5 over 3X. Okay, ambil kalkulator. 10 over 3 minus 3 equals 1 over 3. Positive 1 over 3. So this is our perpendicular line equation. Alright. Any question? Saya tunjukkan daripada atas. Saya ulang balik first kali step 1 daripada persamaan line 1. This is the first line Awak jadikan dia gradient form. Kalau memang dia dah gradient form, tak payahlah buat macam ni. Awak keluarkan JM dia. Okay, daripada gradient daripada persamaan 1 awak dapat gradient 1 M1. Daripada M1 kira M2. Daripada M2 dengan titik koordinat yang diberi, awak masuk dalam formula, awak akan dapat persamaan untuk garisan kedua. So, matlamat tercapai. Kita dah dapat persamaan garis kedua. Any question? No. Oh. Okay, very good. No question. Always no question. I'm so thrilled. Okay. Cuba jawab soalan try this yang sebelah ni. 5 minit. Sekejap. Pasal dia tak nak gerak. Okay, cuba jawab soalan try this.
Okay. Anyone want to share answer with the class? Ada sesiapa nak share jawapan with the class? Saya dapat 9X tolak 36. Okay, 9x tolak 36. Okay, 9x tolak 36 is actually the correct answer. And can you share me your step for the first one? Okay, first dapatkan dulu persamaan. Bagi saya persamaan y equals to Y sama dengan negatif 1/9X tambah 1/2. okay, this is actually after you 18/18, so you akan dapat kedua-dua ni. So the value of M1 is equals to Negatif 1/9. okay, very good. Step 2. Siapa yang tengah bercakap dengan saya? Sekejap, saya tak tahu. Siapa yang cakap dengan saya sekarang? Hanisa. Hanisa. Alright. Lepas tu buat apa Hanisa? Cari M2 So M2 is equals to 9. negative 1 over negative 1 over 9. So you got M2 is equals to 9. So step 3. Sekejap, saya tulis formula dulu. Okay. So Y minus Negatif 9. negative 9 equals to M X minus 3. Okay, I will take it from here. So here kita akan expand yang belakang. Bawa 9 ke kanan. Tinggallah Y. Therefore Y equal 9X minus 36. Okay. Thank you very much Hanisa. Thank you very much everybody yang cuba menjawab. Which is I believe everyone try to answer. So ada mana-mana nak tanya tak? Yang tak dapat ke dekat soalan try this ni? Madam, Pak Im nak tanya. Ya, apa dia soalannya? Madam, kalau tak tukar 1/9 tu kan, negatif 1/9 tu kan, tak apa. Maksudnya awak buat negatif 2/18 ke? Tapi dapat jawapan sama juga, 9x tolak 36. Oh, tak ada masalah. Kejap. Okay, dia macam ni. Soalan macam awak tanya ni, dia kalau sekiranya soalan kita, macam soalan tu memang dia tanya dia nak jawapan, apa yang saya cakap ni. Kalau soalan tu memang nak persamaan ni sebagai jawapan akhir. Meaning the question wants you to give the second line equation. Awak takkan ditolak markah dekat sini sebab kat sini kita punya jawapan akhir. Tapi kalau soalan tu soalan yang dipecah-pecahkan. Contoh soalan A dia find the gradient of the first line. Soalan 2 find the gradient of the second line. Soalan ketiga find the equation. Maknanya soalan tu dipecah-pecahkan. Kalau macam tu awak punya markah kat sini akan ditolak 1 sebab awak tak simplify. Tapi kalau soalan tu memang satu soalan besar, macam contoh soalan try this ni lah memang soalan besar. Kat sini awak tak simplify. Awak bagi M1 sama dengan negatif 2/18. Awak tak ditolak markah. Sebabnya kita nak ni, kita punya jawapan akhir. Bukan kat sini. So ini dikira sebagai masih lagi dalam jalan pengiraan. So menjawab soalan kamu, kalau untuk soalan ni tak tolak markah kalau awak bagi negatif 2/18. Tapi kalau dalam kuis ke, dalam test ke, dia pecahkan jadi 3 soalan, awak kena simplifykan. Tak boleh bagi jawapan yang masih belum simplify. Okay, jelas ke jawapan saya? Okay. Alright. Thank you. Okay, welcome. Ada soalan lain? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada, betul tak ada? Okay. Betul tak ada. Okay, betul tak ada? Confirm Okay, plan saya sekarang adalah, okay, ada exercise 1.3. Here, there is the exercise 1.3.
Untuk masa yang berbaki ni, kamu cuba jawab exercise 1.3 dan exercise ni akan disambung sampai kamu punya sesi kelas yang akan datang. Dan kelas akan datang ni saya ambil kira untuk hari apa sepatutnya kelas akan datang ah? Hari Khamis Okey, sebelum pukul berapa hari Khamis? Sebelum pukul kelas hari Khamis kita hari pukul berapa? Sebelum pukul 3 petang hari Khamis, semua orang kena hantar exercise 1.3 sebagai kedatangan untuk hari Khamis. Boleh ke tak boleh? Boleh lah kan? Sila kena boleh. Boleh. Kiranya sesi saya diganti dengan tutorial online. So you buat masa kalau sepanjang daripada hari ni sampai hari Khamis pukul 3 tu kamu nak tanya. So lepas siap nanti pergi dekat kamu punya kelas, team kelas, masuk dekat general DTF 3A, DTE 3A. Masuk kat general, pergi dekat files, lepas tu pergi dekat homework DTE 3A and week 1 upload into week 3. Kita dah kat week 3 kan. Make sure upload. Okay, saya tulis dekat sini supaya nanti tak salah. Mana general. Okay. Ni apa dah kena pula dengan HP Dini ni. Why what happened? Okay. Upload into week 3 PDF. Make sure write your name. Okay. Dekat PDF tu, tajuk PDF awak mesti nama awak. Jangan letak, jangan main upload je. Kalau tak nanti susah saya nak tanda. Bila saya tanda kadang tak ada nama. Saya tak adalah dah tanda semua. Tapi adalah 1-2 yang saya dah tanda tak ada nama. Dan make sure PDF. Sebab kalau kamu bagi gambar macam ni kan letak nama kan. Very good. Yang ni saya tak adalah cakap tak good. Tapi kalau tak letak nama nanti masa dekat dalam folder komputer saya susah nak detect siapa studentnya. Also kalau kamu bagi dalam bentuk PDF, kalau saya tanda dia memang boleh terus terupdate. Which is memudahkan saya dan memudahkan kamu untuk semak balik kalau saya dah tanda nanti. Okay, adakah arahan saya jelas? Jelas serius jelas. Okay. So ayah apa dia? Boleh tak bagi untuk point yang ni? Yang sebab ini? Boleh, tak ada masalah. Ada apa-apa lagi? Yang nak minta saya bagi apa-apa lagi untuk punya nota? Tak ada. Okay. Tak ada. Sepatutnya kelas kita habis pukul 9.45. Tapi kalau saya habiskan sekarang dan kamu buat exercise sendiri, boleh ke? Tapi boleh terus communicate lah. Boleh. Dekat WhatsApp ke, dekat group ke, tak masalah. Ingat tau, upload before pukul 3 petang hari Khamis. Okay, itu sahaja. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Tak ada. Jap. Tak ada. Semua. Baru saya baik ingatkan saya. Okay, attendance. Okay, jap. Attendance list. Alright. So, Nur Aina Solehah dah berjaya masuk kelas. Tadi kata tak boleh masuk. Dah boleh lama dah. Dah WhatsApp madam. Koma ni. Okay. Alright, that's all for today. Thank you for your cooperation. Please let me know if you don't understand the tutorial. Sekejap. Tutorial ni sebenarnya agak susah tau. Especially bahagian yang ujung-ujung ni. Sekejap saya tak nak mengambil masa sebab saya kata kononnya macam dah nak habis cepat-cepat kan. Sekejap. Especially kalau ada macam ni. K ni. Yang ni kamu kena... saya nak tunjukkan satu lah. Takut nanti korang tak boleh buat. Sekejap. Sebab yang ini tak ada dekat dalam contoh. Apa benda ni Zack? Sekejap I give you one example. Okay. Contoh kan macam soalan ni dia kata find the value of K given that the line is perpendicular to each other.
So sekarang dalam soalan ni awak dah diberi dua persamaan. Ini kiranya macam L1 dengan L2 kamu. So soalan ni nak kamu cari nilai unknown. Okay. Dia kata garisan ni perpendicular. Maknanya bila dia perpendicular, apakah syarat dua line perpendicular? Sorry kejap, saya nak ambil masa balik. Saya terlupa. Rupanya latihan ada satu yang soalan susah. Apakah syarat dua garisan tu perpendicular? Apakah bukti jika dia perpendicular? Sama dengan negatif 1. M1 sama dengan negatif 1. Okey, M2, M1 sama dengan M1. Maksudnya, kalau dia perpendicular, bila kamu darabkan M1 dengan M2 dia, kamu mesti dapat negatif 1. Jadi, daripada soalan 6 ni, kamu kena gunakan sifat tersebut untuk dapatkan nilai K. Jadi, step dia masih sama. Step 1 dia, awak mesti jadikan garisan pertama ni, mesti jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Meaning from here, you will have Y equals to, tukarkan tempat Y dengan 2, KX minus 2. And then the second one, negative 2Y equals to negative X minus 5. So Y equals to negative. Sekejap, salah pula saya kira. Kejap ya kelas. Sekejap. What the hang? Okay, from here, garisan pertama kita, originally kita ada Y, KX minus Y equals to 2. So, bawa KX ni ke kanan sama 2. Awak akan dapat Y sama dengan KX tolak 2. Ini saya dah simplifykan siap-siap lah. Untuk garisan kedua, awak ada X minus 2Y plus 5 equals to 0. Negative 2Y equals to negative X minus 5. So, Y equals to negative X over negative 2 minus 5 over negative 2. Yang ni awak positifkan. Dia jadi X over 2 plus 5 over 2. So, untuk dapatkan nilai K ada kat sini. Keluarkan dia M1 sama dengan K, M2 equals to 1 over 2. So, ini dapat yang pertama, yang ini dapat M yang kedua. So, what you need to do now is you have to multiply both of the value menggunakan formula ini. Awak kena buktikan guna formula ni. So, caranya adalah I want warna biru. M1, M2 equals negative 1. So, M1 kita adalah K, M2 kita adalah half. So, K over 2, K dari 1, K equals to negative 1. So, K equals to cross multiply, you got negative 2. So, that is how you answer this type of question. Maknanya, langkah pertama, awak mesti jadikan persamaan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C untuk kedua-dua persamaan. Lepas tu, awak mesti keluarkan M1 dengan M2 dia. Awak darabkan. Lepas tu baru awak selesaikan nilai K. Yang ini untuk perpendicular lah. Nanti soalan yang sebelum ni, tak silap saya, ada soalan parallel. Sekejap. Ada soalan parallel lah. Sekejap Ada soalan parallel. Parallel. Where is the parallel? Oh, mak, saya rasa saya tak pastekan soalan parallel. Tapi kalau parallel, dekat bahagian yang kedua ni, awak guna sifat dia M1 sama dengan M2. Contoh kan? Contoh lah. Ni contoh je. Kalau soalan yang sama, tapi dia nak awak cari nilai K if line 1 and line
L2 is parallel. So kalau misalnya dia nak K, diberi L1 dan L2 adalah parallel, kita akan gunakan sifat parallel iaitu M1 sama dengan M2 pula. Jadi M1 kita dapat sama dengan K. M2 dapat 1/2. So automatically kita dapatlah nilai dia 1/2. Macam tu. So you kena tengok soalan tu, maklumat dia bagi apa. Jadi you kena gunakan, kalau dia parallel guna sifat yang ini, kalau perpendicular kena guna sifat yang ini. Nanti you try buat lah. Soalan satu ni saya dah tolong buatkan. Yang lain-lain nanti you follow cara yang soalan A. Okay. Any question before we dismiss? No. Okay. Betul. No. Betul. Okay. Buku masih kalau fasa kedua saya tengok kat sini ada yang baru bayar 14 hari bulan, which is siapa nama, Farhan dengan Syazwani Izzati. Betul? So untuk yang baru bayar selepas 8 hari bulan, kamu akan dapat dalam minggu depan lah. Sebab dia dah masuk dalam fasa yang kedua. Dia lambat sikit. Jadi nanti kamu tunggu je lah. Kalau dah post ke dah, nanti saya akan update lah dalam masa ke semasa. But if you already get your book, please update in the group. Okay? Any question before we dismiss? Dah dapat? Update lah kat group. Supaya saya tahu lah nanti siapa yang dah dapat, siapa yang dah dapat. Koma ni. Okay, so that's all for today. Thank you very much for your time. I will give you the tapi notes ni semua orang ada ke? Ni yang dah ada kan? Korang salin tak tadi? Nanti korang download dekat dalam video lah. Saya streamkan kita punya kelas hari ni so that you boleh tengok kat YouTube. Kalau dia terstream lah, saya pun tak pasti dia terstream dengan jayanya ke tak. Okay, ada sesiapa yang menulis dekat post ke? Untuk saya update. Saya tak dapat. Awak tak dapat apa, Faizul Azri? Buku tak sampai Pontian lagi. Oh, okay. Nanti sampailah tu dalam minggu ni, insyaAllah. Okay. But please update if the book already arrived. Okay, thank you very much semua. Next class, please make sure before 3 korang dah upload jawapan dekat week 3. That's all for today. Thank you very much. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Okay. Waalaikumsalam. Okay, I end the meeting Alright. Assalamualaikum. See you soon. Okay.